Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam, cikgu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Waalaikumsalam. cikgu. Cikgu. Semua sihat ke hari ni? Alhamdulillah sihat, Alhamdulillah cikgu. sihat. Cikgu sihat ke? Alhamdulillah, cikgu pun sihat. Baiklah, terlebih dahulu jom kita sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga dilapangkan dada untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum tu cikgu nak tanya ketua kelas, Khairul Izzuddin. Kehadiran Ya, pada hari cikgu. ini macam mana? Penuh ke? Alhamdulillah kehadiran hari ini penuh, cikgu. Oh, Alhamdulillah. Jadi sebelum cikgu mulakan sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, cikgu nak bacakan satu rakaat pantun. So murid nak dengar tak cikgu pantun? Nak cikgu. Nak, cikgu. Dengan elok-elok tahu dah hayati perkataan yang cikgu cuba sampaikan. Patutnya berbunyi begini. Buah kacang masak serangkai, burung dekut meniti batang. Saya dagang tidak terpakai macam melukut di tepi gantang. Sedap tak suara cikgu pantun? Sedap, cikgu. Sedap, cikgu. Bolehlah berpantun. Jadi cikgu nak minta wakil berikan mesej yang kamu dapat daripada pantun yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Tak kisahlah siapa-siapa. Mesej yang bagaimana cikgu? Tak kisahlah apa yang kamu dapat daripada pantun yang cikgu sampaikan Saya sebentar dapat tadi. burung dekut tadi. Burung dekut. Apa maksudnya? Apa yang kamu dapat? Itu pembayang rasanya, tapi kalau maksud yang melukut di tepi gantang tu. Baiklah, terima kasih Syamina atas percubaan. Sebenarnya hari ini kita akan belajar mengenai kata kiasan. Jadi murid-murid semua, pantun yang cikgu sampaikan tadi merupakan pantun kiasan. Yang mana pantun tersebut memberi pesanan supaya seseorang perlu merendah diri apabila merantau di tempat orang. Jadi perkataan melukut di tepi gantang tu memesankan kepada seseorang untuk merendah diri. Cikgu, Jadi tanya. Ya. Lukut di tepi gantang tu ke kata kiasan? Ya, betul. Baik cikgu. Jadi semua faham ke? Faham, cikgu. Faham cikgu. cikgu. Oleh itu hari ini kita akan belajar mengenai kata kiasan. Oleh itu pada akhir pembelajaran ini cikgu harap murid-murid tingkatan 5 USN dapat mengenal pasti 3 kata kiasan dalam teks secara lisan dengan betul dan dapat menggunakan 3 kata kiasan dalam bentuk ayat secara lisan dengan betul mengikut konteks. Baiklah, murid-murid semua nampak tak bahan yang cikgu kongsikan ni? Nampak cikgu? Nampak, cikgu. Nampak cikgu. Baiklah. Cikgu akan menerangkan mengenai kata kiasan. Jadi cikgu harap kamu semua mendengar dengan teliti penerangan yang cikgu akan terangkan sebentar lagi. Apa itu kata kiasan? Kata kiasan boleh didefinisikan sebagai susunan kata ataupun bentuk bahasa yang memperkatakan sesuatu dengan mengiaskannya kepada perkara lain, sama ada dengan menyebut bandingan ataupun tidak. Baiklah, kita pergi kepada jenis kata kiasan. Jenis kata kiasan terdapat 4, iaitu kiasan asal, kiasan berpindah, kiasan permanusiaan dan kiasan berkacau. Jenis kata kiasan yang pertama ialah kiasan asal. Kiasan asal menerangkan sesuatu perkara dengan menggunakan sesuatu yang lain sebagai perbandingan. Kata kiasan jenis ini menggunakan kata bandingan seperti perkataan bagai, macam, laksana dan umpama. Jadi siapa tahu apa lagi perkataan lain yang boleh menunjukkan kata perbandingan?
Saya cikgu, seperti. Ya, betul Syikin. Perkataan seperti. Selain itu juga terdapat juga perkataan bagai, bak. Maafkan cikgu. Okey, baiklah. Ini merupakan contoh kata kiasan. Itu pahit bagai hempedu. Apakah kata perbandingan yang terdapat dalam contoh yang cikgu tunjukkan ni? Bagai Bagai. cikgu. Ya, betul. Okey. Seterusnya, kata kiasan berpindah. Kata kiasan berpindah tidak menggunakan kata-kata bandingan. Seperti yang cikgu terangkan tadi, kata-kata bandingan ni merujuk kepada perkataan seperti, bagai, bak, macam. Jadi perkataan kata kiasan berpindah ni tidak menggunakan kata-kata tersebut. Kata kiasan berpindah merujuk kepada kata yang hendak dibandingkan itu terus digandingkan dengan perkara ataupun benda yang hendak dibuat perbandingan. Sebagai contohnya, perkataan bagi kata kiasan diam ubi. Diam ubi merujuk kepada orang yang diam tetapi rajin dan pandai. Iaitu perlakuan diam yang merujuk kepada perlakuan manusia digandingkan bersama sifat ubi yang diam-diam menghasilkan isi. Jenis Faham cikgu? Okay. Terima kasih Syikin kerana faham penerangan cikgu. Okey, seterusnya jenis kata kiasan berkacau. Kiasan berkacau merupakan susunan kata yang menimbulkan kekeliruan kerana mengandungi fakta-fakta yang bertentangan antara satu sama lain. Sebagai contohnya, jika diikutkan hati budak itu kutelan hidup-hidup. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu berikan, mengapakah seseorang mengeluarkan kata-kata seperti ini? Berdasarkan pandangan saya sebab dia marah je. Ya, terima kasih Khairul dan rakan-rakan yang telah menjawab. Okey, seterusnya jenis kata kiasan yang terakhir itu jenis kata kiasan permanusiaan. Kiasan permanusiaan merupakan bentuk bahasa yang memberikan sifat ataupun perlakuan yang lazimnya hanya dimiliki atau dilakukan oleh manusia kepada objek yang tidak bernyawa. Secara mudahnya, kiasan ini bermaksud mengorangkan sesuatu benda. Sebagai contohnya, perlakuan membelai merujuk kepada perlakuan manusia tetapi diberikan kepada perlakuan objek iaitu angin senja. Berdasarkan penerangan cikgu tadi, berapakah jenis kata kiasan yang cikgu terangkan? Siapa boleh jawab? Ya cikgu. 4 cikgu, Empat, saya. cikgu. 4. Ya, betul. Azura, Syikin, terdapat 4 jenis kata kiasan. Baik, cikgu telah menerangkan beberapa jenis kata kiasan. Seterusnya, cikgu telah paparkan beberapa contoh kata kiasan. Kamu semua boleh lihat tak? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Boleh cikgu. Oleh itu, cikgu mahu tanya beberapa soalan bagi memastikan tahap kefahaman kamu tentang kata kiasan. Apakah jenis kata kiasan yang pertama? Siapa boleh jawab? Ya cikgu. Ya, Hazura? Kiasan berpindah, betul tak cikgu? Ya, betul. Kiasan berpindah. Kata kiasan kedua cikgu mahu Ashikin jawab. Apakah jenis kata kiasan bagi downur melambai-lambai? Kata kiasan bagi daunnya berlambai-lambai ialah kiasan permanusiaan cikgu. Ya, bagus Shikin. Betul jawapan yang kamu berikan tu. Jadi berdasarkan kata kiasan ketiga,
Apakah jenis kata kiasan yang kamu kenal pasti? Siapa mahu jawab? Saya cikgu. Ya, Mina? Jawapan saya kiasan asal cikgu. Kiasan asal. Ya. Betul. Perkataan seperti merujuk kepada kiasan asal. Jadi, soalan terakhir. Apakah jenis kata kiasan bagi kiasan diam 1000 bahasa? Saya cikgu, kiasan berkacau. Ya, Khairul. Bagus. Jenis kata kiasan diam 1000 bahasa adalah kiasan berkacau. Kiasan diam 1000 bahasa ni dikatakan sebagai kiasan berkacau kerana diam menunjukkan sifat senyap, tetapi 1000 bahasa merujuk kepada bercakap banyak. Jadi nampaknya semua murid faham apa itu kata kiasan. Baiklah. Baiklah anak-anak murid cikgu yang cikgu kasih sekalian. Bagaimana dengan penerangan cikgu sebentar tadi? Kamu semua faham tak? Faham. Faham cikgu. Faham, cikgu. Okey, alhamdulillah. Kalau kamu semua faham, jadi pada hari ini cikgu dah sediakan satu aktiviti yang menarik untuk kamu semua lakukan. Cuba kamu teka, aktiviti apa yang cikgu akan lakukan? Teka je, teka. Ini cikgu. Apa dia? Teka-teki. Teka-teki. Bermain. Okey. Menyanyi ke? Semua salah. Semua Tapi salah. aktiviti yang cikgu sediakan ini aktiviti yang sangat menarik, iaitu aktiviti membaca. Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu semua buka buku teks muka surat 50 hingga 51. Buka buku teks sekarang. Semua ada buku teks yang situ? Dah buka cikgu. Ada. Okey. Baik. Ya. Cikgu. Ada sesiapa yang tertinggal buku teks kat sekolah ke? Apa cikgu? Okey, ada Ya, cikgu. Sekarang ni baca teks senyuman perpaduan pada halaman 50 hingga 51. Boleh? Baik cikgu. Cikgu bagi kamu Boleh semua cikgu. 2 minit untuk baca. Okey, 2 minit dah tamat. Okey, sekarang inilah aktiviti yang sebenar yang cikgu dah sediakan. Okey. Berdasarkan teks senyuman perpaduan tadi, cikgu nak kamu kenal pasti tiga kata kiasan yang terdapat dalam teks tu. Semua dah dapat kata kiasan yang terdapat dalam teks tu? Cikgu, saya dapat satu je. Satu, tak Kejap apa. ya cikgu. Saya cikgu. Okey, semua dah dapat. Jadi sekarang ni berdasarkan cikgu bagi kumpulan Syikin Baik dengan cikgu. Syikin dengan Hanis, Hazura dengan Mina kan? Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu semua lakonkan satu situasi dengan menggunakan kata kiasan yang kamu jumpa di dalam teks senyuman perpaduan tadi. Boleh tak semua? Faham? Faham tak apa yang cikgu nak? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Kalau boleh, cikgu nak kumpulan yang pertama. Siapa nak dulu? Saya. Okey. Saya dengan Zura, cikgu. Okey, boleh. Teruskan. Mina, awak tersenyum sumbing sikit. Kenapa dengan senyuman? Yap. Okey, saya mula. Mina okey? Okey. Mina, kenapa saya jumpa awak semalam, awak asyik tersenyum sumbing je? Awak dah kenapa? Tak ada apa Zura, cuma semalam saya teringat memori kita masa kecil. Itu yang tersenyum tu. Oh, Wah. patut.
Okey, dah Okey. cikgu tu je dialog kami. Okey, boleh diterima. Betul Okey. tu cikgu? Betul. Penggunaan kata kiasan dalam konteks yang betul. Okey. Seterusnya, kata kiasan yang seterusnya. Siapa nak? Saya cikgu. Okey. Ayo cikgu, Anis. saya dah Anis. Anis dengan Syikin. Okey. Okey. Okey, nampak tak tulisan saya? Awak tulis apa tu Anis? Kecil molek je, mana nampak kecil-kecil gitu. Oh iya ke? Saya rasa dah baik dah tulisan saya ni. Okey. Cantik lakonan kamu. Okey. Apa tadi kata kiasan yang kamu gunakan tadi? Cantik Kecil molek. molek cikgu. Kecil molek. Kecil Okey, molek. betul. Maafkan saya cikgu. Tak apa. Okey, kata kiasan yang terakhir siapa nak? Azura. Azura. Okey. Saya Hazura dengan Mina. Okey. Apa kata kiasan yang terakhir dalam teks tersebut? Halus bak telur dikupas. Ya, betul. Sekarang ni cikgu nak kamu lakonkan. Okey, baik cikgu. Zura boleh mula? boleh. Okey, saya mula. Zura, lama tak nampak kamu. Sekarang kulit kamu halus bak telur dikupas lah. Kamu guna produk penjagaan kulit apa? Saya tak menggunakan apa-apa produk tapi hanya menggunakan pencuci muka saja. Ya, betul. Boleh diterima. Apa tadi kata kiasan yang kamu gunakan? Halus bak telur dikupas. Okey, betul. Baiklah murid-murid, berdasarkan kepada lakonan situasi kamu tadi, cikgu rasakan kamu telah berjaya untuk mengenal pasti kata kiasan yang terdapat dalam teks dan kamu semua juga telah berjaya menggunakan kata kiasan tersebut dalam sesuatu konteks ataupun sesuatu situasi. Okey. Berdasarkan kepada kata kiasan yang pertama tadi iaitu tersenyum sumbing. Tersenyum sumbing itu merupakan kata kiasan berpindah. Manakala kecil molek yang lakonan daripada Syikin dengan Hanis tadi merupakan kiasan apa? Kecil molek. Kiasan permanusiaan. Asal. Oh. Okey. Ah, Yang ketiga tadi halus bak telur dikupas adalah kiasan asal. Okey, macam mana dengan aktiviti tadi? Seronok tak murid-murid? Seronok cikgu dapat berlakon. Boleh berlakon. Jarang Okey. berlakon dalam talian. Susah kan? Okey. Kalau macam tu kita tanpa membuang masa kita teruskan kepada aktiviti yang seterusnya. Boleh? Boleh cikgu. Boleh Boleh, cikgu, cikgu. semangat. Semangat ya. Okey, seterusnya cikgu akan membuat aktiviti yang selanjutnya. Okey, aktiviti selanjutnya cikgu nak kamu murid-murid untuk menghasilkan sebuah pantun dan kamu sebelum tu kamu kena membina kata kiasan ataupun kamu kena mencari kata kiasan terlebih dahulu. Okey, cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu mencari kata kiasan berdasarkan tema Bersatu Kita Teguh. Tak kisah apa untuk kamu mencari ataupun kamu membuat kata kiasan tu bukannya termaktub di dalam buku teks sahaja. Kamu boleh cari di luar kotak, boleh cari dekat Google, dekat buku. Yang penting asalkan berkaitan dengan tema Bersatu Kita Teguh. Faham tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Okay. Cikgu, saya ada satu soalan. Cikgu, buat pantun tu 2 rangkap ke 4 rangkap? Cikgu sarankan untuk kamu buat 4 rangkap pantun. Baik cikgu. Baiklah cikgu. Baik cikgu. Cikgu bagi masa 2 minit ataupun 3 minit saja ya. Kalau sudah boleh bagi tahu cikgu ya. Baik. Baik cikgu. Baik cikgu. Cikgu, Ya, boleh bincang dengan kawan tak? boleh. Okey cikgu, baik. Kamu bincang dekat aplikasi WhatsApp Baik cikgu.
Cikgu, saya dah siap. Anis dah siap, yang lain? Dah cikgu. Mina? Saya pun dah. Dah cikgu. Saya baru siap je. Semua sudah? Sudah cikgu. Dah cikgu. Dah cikgu. Cikgu. Okey. Kalau kamu sudah, kamu kena mengujarkan ataupun cakap apa pantun yang kamu telah tulis, telah bina. Lepas tu cikgu nak kamu bagi tahu apa maksud pantun yang kamu tulis tu. Kamu ujarkan tu. Faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Cikgu. Sekejap ya. Siapa Ya, nak mula? cikgu. Khairul? Ya, saya cikgu. Kisah mana-mana? Sikit? Saya mula cikgu Saya boleh cikgu. Okey, Boleh, cikgu. boleh. Saya dulu. Okey. 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Keharmonian dapat mententeramkan hati. Ibarat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Boleh ke cikgu? Betul tu. Apa maksud pantun yang kamu bina tu? Dia lebih kurang macam hidup ni kena bekerjasama cikgu. Okey, betul. Okey, untuk pantun kamu yang kamu buat tu jenis kiasannya kiasan apa, Khairul? Kiasan asal Betul, batal. Okey, yang seterusnya siapa nak bagi tahu dia Saya punya cikgu. pantun? Okey, boleh? Mina cikgu dari tadi lagi Mina. Saya Bagi Mina. semangat. Okey, pantun saya buat. Berjalan-jalan membawa raga. Singgah ke kedai membeli susu. Hidup bersatu amalan mulia bagai isi dengan kuku. Okey, betul tu Mina. Okey, apa maksud pantun yang kamu buat tu Mina? Yang saya faham bagai isi dengan kuku ni cikgu, kita saling memerlukan. Macam dalam hidup bermasyarakat kita memerlukan jiran-jiran untuk membantu kita apabila memerlukan. Betul tak Okey. cikgu? Betul, pandai awak Mina. Cikgu Terima nak kasih tanya cikgu. apa jenis kiasan yang terdapat di dalam pantun awak itu? Tak silap saya kiasan asal sebab ada bagai. Ada perkataan bagai. Okey. Dan seterusnya, Saya cikgu. okey Anis. Boleh mulakan. Ke pasar tani membeli belacan untuk dimasak sayur kangkung. Bergotong royong jadikan amalan bagai au dengan teping. Itu pantun saya cikgu. Bagus, awak ada intonasi. Okey. Anis, apa yang awak faham mengenai pantun yang awak bina dan awak ujarkan tu? Berdasarkan pantun yang saya ujarkan tadi, saya nak menerangkan pentingnya tolong menolong antara satu sama lain, iaitu kata kiasan yang saya gunakan bagai au dengan tebing. Jenis apa kiasan yang awak gunakan dalam pantun tu Anis? Kiasan asal sebab saya menggunakan perkataan bagai. Okey. Okey. Okey, yang seterusnya Hikin boleh cakap pasal awak punya pantun? Boleh cikgu. Patutnya berbunyi begini. Pulau Pinang, Pulau Pisang, Pulau Perhentian. Hasrat ingin menangkap kepah. Menjaga diri, menjaga jiran. Supaya bersatu teguh, bercerai roboh. Jadi maksud yang saya sampaikan daripada pantun tu, sesuatu persetujuan akan menimbulkan sesuatu kejayaan. Jadi kalau tak ada persetujuan ni, dia akan menyebabkan berlakunya perpecahan. Okey, pandai Hikin. Okey, apa jenis kata kiasan yang awak jumpa tu? Saya rasa kiasan asal sebab dia ada perbandingan. Betul. Okey. Kesemua pantun yang kamu bina tu semuanya adalah jenis kata kiasan
asal yang cikgu tahu kamu semua dah pandai untuk membuat pantun berdasarkan kiasan. Okey, seterusnya cikgu. cikgu semua faham tak? Faham cikgu? Faham, cikgu. cikgu. Faham cikgu. Baiklah, sebentar tadi kamu dah berlakon, dah berpantun dengan Cikgu Hazura dan juga Cikgu Khairul. Seronok tak? Seronok cikgu. Seronok, cikgu. Seronok kan? Seronok Boleh sangat. belajar sambil beraktiviti. Sambil-sambil tu boleh bergelak ketawa dengan kawan-kawan. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke aktiviti yang seterusnya. Okey, pada sesi kali ini cikgu akan berkongsi cerita. Kamu semua nak dengar tak? Nak Nak, cikgu. 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 Nak dengar cikgu cerita. Baik, tetapi bukan hanya dengar. Sebaliknya kamu kena catat dan fahami cerita yang cikgu sampaikan untuk kamu mengesan di mana wujudnya kata kiasan dalam cerita yang cikgu sampaikan. Boleh, Boleh? cikgu. Boleh. Kata kiasan Boleh. sudah dijelaskan sebentar tadi kan? Ya cikgu. Sudah, cikgu. Okay, baik. Baiklah, cerita yang pertama. Pada minggu lepas, cikgu dan juga cikgu-cikgu lain telah menjadi guru pembimbing bagi program co-curriculum pelajar untuk pelajar senior kamulah. Camp berlangsung selama 3 hari 2 malam. Okay. Sewaktu menyertai camp tersebut, cikgu dan juga rakan-rakan kamu perlu mandi beramai-ramai. Berlaku juga kekurangan air kerana jumlah air takungan yang ada di kawasan perkemahan tersebut tidak mampu untuk menampung keseluruhan jumlah peserta pada satu tempoh masa. Boleh? Boleh fahami? Best cerita cikgu dapat pergi camp. Camp co-curriculum ini berlangsung di kawasan perkemahan, tapak perkemahan. Bukan dalam kawasan sekolah, sebab itu berlakunya kekurangan air kerana kawasan tersebut tidak mempunyai sumber air yang mencukupi. Okay, cerita yang kedua cikgu nak kongsikan berkenaan dengan hari sukan tempoh hari. Hari sukan tempoh hari cikgu lihat ramai dalam kalangan kamu tidak berada di padang, sebaliknya berebut-rebut untuk berada di bawah kemah. Kenapa berlaku sedemikian? Okay. Kebanyakan dari kamu hanya berkumpul di bawah kemah, di bawah pokok, tidak ramai yang menyertai acara padang dan juga acara perarakan. Berkemungkinan ramai dalam kalangan kamu ini tidak tahan panas dan tidak tahan lasak. Itu kesimpulan yang cikgu boleh buat. Okay, daripada dua cerita yang cikgu kongsikan berkenaan dengan perkemahan co-curriculum dan juga hari sukan, kiasan apakah yang dapat kamu kaitkan dengan cerita tersebut? Sebelum terlupa, cikgu nak kamu lakukan aktiviti ini secara berkumpulan. Kumpulan seperti yang telah ditetapkan sebentar tadi. Okay, boleh cikgu ulangkan semula. Kumpulan yang pertama Ashikin dan juga Hanis. Kumpulan yang kedua Hazurah dan Khairul. Okay, secara berkumpulan kamu perlu membina dialog. Dialog ringkas, hanya dialog pendek sahaja berkenaan dengan kata kiasan yang dapat kamu kaitkan daripada dua cerita yang cikgu kongsikan. Cikgu, saya cerita satu ke? Ya, Hanis cerita satu, maafkan cikgu terlupa, dan juga Hazurah cerita dua. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Cikgu bagi masa 2 minit, boleh mula perbincangan. Sebentar nanti cikgu akan panggil kumpulan 1 dan juga kumpulan 2 untuk bentangkan dialog dengan nada yang sesuai. Boleh cikgu, sekejap ya. Baiklah, boleh mula. Kumpulan 1 boleh? Boleh cikgu. Baik, kumpulan 2 ada masalah? Cikgu tengah bincang.
Baik. Silakan Hazura. Dah cikgu, kumpulan 2 dah. Bulan 2 dah. Baik, bersedia untuk bentang? Hazura dah rakan? Kami dulu ke cikgu? Boleh, dipersilakan. Boleh kumpulan 2 mula dulu. Baik cikgu. Khairul start. Zura, kau ni duduk bawah pokok je dari tadi. Kenapa Aku panas. Aku kan puteri lilin. Jadinya aku tak boleh kena panas. Nanti berpeluh aku. Betul lah kau ni. Bagus Hazura. Ada sambungan lagi ke? Dah lah tu cikgu. Cukup dah. Dah. Bolehlah tu cikgu. Baiklah, bagus. Betul. Konsep yang kena dengan kata kiasan yang kamu gunakan sebentar tadi iaitu puteri lilin kan? Ya Betul cikgu. yang kami buat Puteri cikgu. lilin, betul. Puteri lilin. Okay. Untuk yang kumpulan nombor 1, cerita 1 dah bersedia? Sudah cikgu. Sudah cikgu. Baik, boleh mula. Baik. Saya mula ya cikgu. Silakan Ashikin. Hanis, sekejapnya kau mandi. Mandi kerbau ke? Sedap kau cakap dekat aku macam tu. Dekat rumah aku tak banyak air lah. Ada masalah air. Baiklah, bagus Ashikin dan Anis. Tak banyak air rumah Anis. Tak mandilah Anis saya. Mandi kerbau. Hanis mandi kerbau cikgu. Betul. Mandi kerbau cikgu. Okay, kata kiasan di sini ialah mandi kerbau kerana mandi ala kadar, tak cukup air. Okay. Seterusnya, cikgu kongsikan jawapan. Jawapan yang kamu telah berikan sebentar tadi sudah tepat, tetapi cikgu kongsikan lagi jawapan iaitu maksud kata kiasan bagi yang kamu nyatakan sebentar tadi berserta dengan contoh. Bahan yang seterusnya. Ini jawapan yang cikgu sertakan. Yang pertama untuk cerita 1 iaitu mandi kerbau. Kiasan di sini ialah kiasan sandar dan yang kedua ialah puteri lilin seperti yang Hazrah katakan tadi merupakan kiasan terus. Okay, contoh yang cikgu berikan di sini ialah semasa mengikuti tempoh kurikulum tempoh hari peserta terpaksa mandi kerbau kerana kekurangan air. Okay, contoh untuk puteri lilin pula, engkau ni seperti puteri lilin. Berpanas sekejap pun sudah merungut, kata ayah kepada kakak. Maka betul lah jawapan kedua-dua kumpulan. Baiklah, cikgu lihat masih ada antara kamu semua yang tidak boleh mengkategorikan jenis-jenis kata kiasan seperti yang cikgu telah terangkan sebentar tadi. Okay, sekarang cikgu nak minta kamu semua untuk melaksanakan satu aktiviti iaitu aktiviti suai padan. Okay. Untuk aktiviti suai padan ini, kamu perlu memerhatikan contoh-contoh kata kiasan yang telah cikgu nyatakan di sini iaitu terdapat manisnya seperti lautan madu, kutu embun, jinak-jinak merpati dan juga dalam selimut kemalasan. Melalui contoh kata kiasan ini, kamu perlu mengenal pasti jenisnya iaitu berdasarkan jawapan yang telah cikgu sertakan di sini. Okay. Contohnya kiasan berpindah, kiasan permanusiaan, kiasan asal dan juga kiasan berkacau. Okay. Cikgu akan beri masa 2 minit untuk kamu menyempurnakan aktiviti ini. Selepas itu, cikgu akan tanyakan jawapan kamu. Boleh semua? Boleh Cikgu. Baiklah, boleh mula. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tanyakan kepada cikgu. Baik cikgu. Dah siap ke? Dah cikgu. Dah siap? Okey, Hazrah. cikgu. Ashikin dah, Khairul pun dah. Dah. Hanis dah? Sudah cikgu. Baiklah. Untuk yang pertama, kata kiasan manisnya seperti lautan madu, cikgu nak Ashikin boleh bagi jawapan? Boleh cikgu. Baik, jawapannya. Jawapannya kiasan asal.
sebab ada perkataan seperti cikgu. Bagus Ashikin. Manisnya seperti lautan madu ialah kiasan asal. Yang kedua, kutu embun. Siapa nak jawab untuk kata kiasan kutu embun? Saya cikgu. Baik Hazura. Apa jawapan cuba, kamu? Baik, saya Hazura. rasa kiasan berpindah cikgu, betul ke? Kiasan berpindah, betul. Kutu embun ialah kiasan berpindah. Contoh yang ketiga, jinak-jinak merpati. Cikgu nak minta Khairul. Khairul Ya, boleh cikgu. kemukakan jawapan kamu? Jinak-jinak merpati ni kiasan berpindah cikgu. Kiasan berpindah juga, betul. Bagus Khairul. Dan yang terakhir, kiasan dalam selimut kemalasan. Cikgu persilakan Hanis untuk jawab. Kiasan permanusiaan cikgu. Kiasan permanusiaan. Betul Hanis. Terima kasih anak-anak murid cikgu yang pandai semua. Okay, berikut cikgu nyatakan jawapan seperti yang kamu nyatakan sebentar tadi. Alhamdulillah semua betul. Bermakna kamu telah berjaya memahami apa itu kata kiasan beserta dengan jenis-jenisnya. Okay, jenis kata kiasan seperti yang cikgu terangkan terdapat 4 iaitu kiasan berpindah, kiasan permanusiaan, kiasan berkacau dan juga kiasan asal. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu. Baiklah murid-murid, cikgu telah kongsikan satu pautan Google Form di kumpulan WhatsApp masing-masing. Semua dah dapat ke? Dapat cikgu. Dapat cikgu. Betul cikgu. Baik, semua dah dapat ya. Jadi cikgu nak minta kamu semua klik pautan tersebut, isi segala maklumat yang diminta dan jawab beberapa soalan yang diberikan. Boleh ke semua? Baik cikgu. Boleh cikgu. Untuk pengetahuan semua, ini merupakan latihan pengukuhan untuk topik kita pada hari ini. Jadi cikgu akan berikan masa selama 2 minit untuk kamu lengkapkan maklumat dan juga jawapan. Kalau dah siap nanti bagi tahu ya. Baik cikgu. Boleh cikgu. Dah siap cikgu. Syamila dah siap Yang lain, Hazura, Hanis, Khairul macam mana? Ada masalah? Dah cikgu. Ya cikgu. Azura? Baru je. Baiklah, cikgu nampak semua sudah menjawab soalan-soalan tersebut. Jadi masa juga telah menunjukkan pukul 10.44 pagi. Jadi cikgu nak minta beberapa orang pelajar, tak kisahlah, Hanis ke, Azura ke, Syamina ke, Khairul ke, untuk kongsikan apa yang kamu peroleh sepanjang kelas pada hari ini. Bagi rumusan ringkas je lah. Wakil ke? Boleh? Okey cikgu, apa yang saya belajar hari ni, saya belajar tentang kiasan. Dekat dalam kiasan ni ada 4 jenis, iaitu asal, berpindah, kacau dengan lagi satu, apa cikgu? Perikemanusiaan. Perikemanusiaan. Maksud perikemanusiaan tu saya paling ingat sebab dia adalah sifat manusia yang dibagikan kepada bukan manusia. Lepas tu saya belajar nak buat pantun cikgu. Nak buat dialog lagi. Bagus. Lagi ada siapa lagi nak kongsikan secara ringkas saja? Cikgu, saya nak cuba. Boleh Hanis? Berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, saya dapat belajar membuat pantun dan berlakon cikgu. Bagus. Jadi cikgu akan bagi rumusan secara menyeluruh.
Jadi kiasan ini merupakan perkataan yang digunakan untuk memperkatakan sesuatu dengan mengiaskannya dengan perkara lain. Sama ada kita boleh gunakan sebagai perbandingan ataupun tidak. Jadi terdapat 4 jenis kata kiasan yang digunakan untuk menambahkan kejelasan perkara yang diperkatakan, untuk mengelakkan sesuatu perkara yang tidak manis dan juga untuk menguatkan maksud yang diperkatakan agar dapat menarik perhatian seseorang. Jadi sebelum cikgu terlupa, Google Form iaitu latihan pengukuhan yang kamu semua jawab tadi, cikgu akan semak terlebih dahulu dan cikgu akan maklumkan pada kelas kemudian. Baik cikgu. Baik cikgu. Untuk pembelajaran pada hari ini semua faham ke? Faham cikgu. Faham cikgu. Kalau ada sebarang apa? Senang, kacang. Bagus. Kalau ada sebarang kekeliruan ataupun nak tanya apa-apa ke, boleh maklumkan kepada cikgu. Baik cikgu. Baik cikgu. Baiklah. Jam juga, masa juga telah tamat. Jadi kelas kita pada hari ini juga sudah selesai. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.